الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ربي اشرح لنا صدورنا يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا والحمد لله رب العالمين. Berbahagia Tuan Pengurusi Masjid Tuan Haji Zainal Azim, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya para jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, setelah kita bercuti panjang, Allah SWT izinkan untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ta'lim ta'lum, belajar dan mengajar, majlis pengampunan, maghfirah, majlis para malaikat, majlis sakinah, majlis mengagungkan, membesarkan Allah, mensalawati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang mukmin, nawaitunya sentiasa ingin belajar minal mahdi ila lahdi, daripada buayan hingga ke liang lahat. Kita sentiasa ingin menjadi orang yang terbaik untuk menambah ilmu dan mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Tidak pernah khatam. Kerana apa? Yang diberi ilmu oleh Allah SWT kepada kita ni sangat sedikit dan ilmu Allah sangat luas. Jadi sebab itu orang mukmin ni dia tidak pernah puas untuk mencari keredaan Allah, mencari ganjaran-ganjaran, kecuali setelah dia mati, ya, barulah dia akan berpuas hati dengan usaha-usaha yang diusahakannya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kelas bab kitab Muniyatil Musalli. Ya, sebelum tu kita baca bakat makiyah lah. Jadi tuan-tuan, setelah kita berhenti lama tempoh hari, ya, kita akan sambung balik. Saya akan ulang kaji sikit lah. Al-maklum, ya, 3 bulan lebih. Pasti ramai dari kita pun dah lupa, kecuali dia ada ulang kaji di rumah dan dia ada kitab, ada catatan, ya. Namun sebagai orang mukmin, kita sentiasa ingatkanlah lagi dan lagi, ya, tak pernah kita berpuas hati, kita akan belajar lagi dan lagi, ya. Jadi sebelum kita membaca sambungan kitab Muniyatil Musalli ini, iaitu kitab daripada Syekh Daud Abdullah Fatani, sama-sama kita membaca Barkat Makiyah dulu. Yang ada lah. Yang tak ada, ikut saja. Dan yang nak order kitab, boleh, ya, berhubung dengan saya. Sebab tengah ada order ni, saya akan pergi ke Seri Petaling untuk orderkan. Kalau banyak baru saya pergilah, ya, sebab jauh tuan-tuan, ya. Baik, sebelum itu juga saya mengharapkan keikhlasan tuan-tuan semua. Mari kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nur Laila binti Muhammad Nasir. Tuan-tuan mungkin kenal, iaitu anak kepada Puan Siti Rokiah kita. Suaminya nama Kudin. Isterinya ini sedang dalam keadaan tenat, dan doktor baru maklumkan tidak ada harapan. Itu pada percakapan doktor lah. Jadi baru sebelum saya dah hadir tadi, datang ke rumah minta pandangan dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita doakan
Isterinya ada komplikasi jangkitan kuman, kencing manis dan sebagainya. Dah 2-3 hari lah koma, tak sedar di Hospital Seremban. Jadi sama-sama kita menghadiahkan Fatihah ini khusus untuk Puan Nur Laila binti Muhammad Nasir, dengan niat untuk syifa jika ada kesembuhan. Dan kita niatkan jika Allah lebih sayang kepadanya, dia pergi. Dan akhiru kalam qauli la ilaha illallah bi husnil khatimah insyaallah. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang catat berkah makiah sampai mana? Ramai-ramai ni tak mencatat. Tak ada. Ketua kelas tak ada yang catat Kita baca yang ke-100 Al-Atyab. Yang dari kitab kita sama-sama ikut insya-Allah. Inilah kitab dipanggilkan Barakah Makiyah, yang penuh keberkatan bagi mereka yang mengamalkan, pasti akan mendapat banyak khasiatnya. Dan salah satu khasiatnya, siapa istiqamah membaca, insya-Allah sebelum dia meninggal dunia dia akan bermimpi jumpa Nabi SAW. Dan tuan-tuan boleh niatkan untuk hajat dunia dan juga niat hajat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi elok juga kita baca satu doa kepada Nabi yang boleh kita baca ni telah meletihkan 70 malaikat kerana mencatat pahala untuk kita, iaitu jazallahu anna, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Apa maknanya? Semoga Allah membalas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa-apa yang layak baginya, Akan meletihkan 7 malaikat menulis catatan kita selama 1000 hari. 1000 hari tulis, tuan-tuan. Subhanallah. Baik, kita baca yang ke-100 Al-Atyab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-Atyab sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Al-A'zam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-A'zam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Al-Agharri. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-Agharri sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Afsahil Arab. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Afsahil Arab sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Al-Iqlil. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-Iqlil sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Al-Amjad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-Amjad sallallahu alaihi
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إمام العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا إمام العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم المعي اللهم صل وسلم على سيدنا المعي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إمام العاملين اللهم صل وسلم على سيدنا إمام العاملين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إمام الناس اللهم صل وسلم على سيدنا إمام الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أوفى الناس زماما اللهم صل وسلم على سيدنا أوفى الناس زماما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Okey, cukup pasal itu, sambung masalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, sangat penting kita semua mendalami ilmu tentang solat. Sebab solat adalah satu-satunya amal yang mula-mula akan dihitung, mula-mula akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau solat kita diterima oleh Allah, barulah puasa, zakat, haji, umrah, sedekah dan juga apa-apa kebaikan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu setiap kita semua jangan berpuas hati kita dah sembahyang. Jangan dah berpuas hati kita dah belajar buat sembahyang kerana sasaran ataupun ikutan solat kita ialah solat Nabi SAW. Jika tidak dapat demikian mencontohi Nabi, ulama beritahu hendaklah kita yang terkebawah sedikit, iaitu solat para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kalau dibanding solat kita dengan sahabat, tuan-tuan, itu pun jauh langit dengan bumi. Namun kita setiap orang hendaklah berazam untuk memperbaiki sembahyang kita macam mana sembahyang Nabi, macam mana sembahyang Rasulullah. Jika kita tidak dapat capai tersebut, niat kita itu telah ada. Ya. Jadi sebab itu Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Kita tidak pernah lihat Nabi sembahyang, tetapi macam mana kita nak tahu sembahyang Nabi tadi? Iaitu sahabat melihat Nabi sembahyang, tabi'in melihat sahabat sembahyang, tabi'in lihat tabi'in sembahyang. Begitulah secara mutawatir sampai kepada ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, kepada imam-imam dalam mazhab Syafi'i, termasuklah yang kita belajar pada hari ini, iaitu Syekh Daud Abdullah Fadhani yang 30 tahun duduk Mekah, 5 tahun duduk Madinah. Ya, jadi sama-sama insya-Allah kita akan pelajari lagi dan lagi tentang bab sembahyang ini. Mudah-mudahan dengan ihsan kasih Allah Taala akan mengurniakan kepada kita mutu sembahyang yang terbaik, insya-Allah. Dan kita dah dapat ajar pada isteri anak-anak kita juga, ya, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita akan sambung kepada rukun sembahyang yang keempat, iaitu membaca Fatihah. Setelah kita tempoh hari 3 bulan yang lalu bab qiyam, berdiri. Berdiri adalah rukun dalam sembahyang. Kena berdiri kalau mampu, tak mampu duduk, ya. Tak mampu duduk, berbaring atas lambung kanan atau kiri atau terlentang. Tak boleh juga isyarat mata. Namun tinggal sembahyang tu tidak ada kamus dalam agama itu boleh meninggalkan sembahyang, kecuali apa? Mati, kecuali pingsan, mabuk, tak sedar, tertidur, itu baru ada istilah qada.
Kalau saja tinggal nak qada, tak ada istilah qada. Ya, jadi sebab tu kemudian kita pergi pada sebelum itu lafaz niat sembahyang, ya. Yang mana dalam takbiratul ihram itu diselitkan niat. Niat mesti ada qasad, ta'arud, ta'in, ya. Qasad sahaja aku. Ta'arud apa dia? Sahaja aku, sembahyang tu qasad. Ta'arud iaitu fardu atau sunat. Sahaja aku solat tu qasad. Ta'arud fardu. Ta'in penerangan iaitu maghrib, isya, duha, tahajud. Jadi minima tu 3 dah sah. Lain-lain tu datangkan kemudian tak apa. Itu nak bagi senang supaya takbir kita tadi mudah. Jangan panjang tak jadi, panjang tak jadi. Dekat imam rukuk baru jadi. Itu penyakit was-was. Buang was-was tadi. Sebab tu kita belajar, dimudahkan. Tapi jangan silap pula, ada orang ambil mudah. Saya dah datang tadi ke masjid, saya dah niat, jadi dia terus Allahu Akbar. Masa bergerak tu dia anggap niat. Tak boleh. Ya, mesti dia bersama ketika takbiratul ihram, ya. Baik, itulah ya ulang kaji sebelum itu. Dan hari ini kita sama-sama rukun yang keempat, membaca Fatihah. Membaca Fatihah pada setiap rakaat, melainkan rakaat bagi orang yang masbuk. Dan bismillah itu adalah salah satu daripada ayatnya. Baik. Mana setiap rakaat tu kita wajib baca Fatihah, tuan-tuan. Membaca bermakna apa? Membunyikan bacaan tadi. Telah dikupas banyak kali, ya. Nanti saya akan terangkan pada kitab Safinatun Najah macam mana dikatakan bacaan Fatihah. Melainkan bagi orang yang masbuk. Kalau datang lambat, dia tak sempat baca Fatihah, dia boleh rukuk bersama imam. Mana dia tak baca Fatihah pada rakaat tersebut, maka sah salat dia, ya. Telah ditanggung oleh imam. Ini pun ramai masih keliru lagi. Dia nak habiskan bacaan Fatihah dia, akhirnya imam bangun daripada rukuk, dia pun ikut terus sampai salam, dia pun salam. Jadi dia tidak dapat rakaat. Dikatakan dapat rakaat mesti syarat dia dapat rukuk bersama imam, walaupun 1 detik, 1 saat, ya. Dan bismillah, ya. Dan kita ni diringkaskan, maknanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah 1 ayat. Bagi mazhab Syafi'i, bagi mazhab lain dia tak baca tu. Dia sebab membaca Fatihah tidak adalah sunat. Dia mula ayat tadi dengan alhamdulillah, ya. Jadi bagi mazhab kita, bismillah tadi tu ialah bacaan yang pertama, ayat yang pertama. Wajib dipelihara segala huruf. Berapa huruf dalam Fatihah tu? 7, tuan-tuan lapang-lapang kira 1, 2, 3. Kalau tak rajin saya beritahulah, 156 huruf. Semua kena bunyikan huruf-huruf dia, hak-hak huruf tadi dengan tepat. Janganlah sembahyang lama masih keliru lagi. Ha, ya. Zal tu dengan zai, sin, shin, hamzah, ain. Ya, nanti kita tengok. Wajib dipelihara setiap huruf dan juga tasydidnya. Tasydidnya apa? Sabdu. Dalam Fatihah tu ada berapa tempat? 14 tempat, ya. Kena betul tasydid tadi. Ya, contohnya bismillah, bismillah, millah, ya.
Okey, nanti kita akan baca tempat-tempat tasydid tadi. Serta tertib dan mualat antara kalimahnya, iaitu susunan tu kita kena baca betul 1, 2, 3 sampai apa je ya. Baik. Tuan-tuan dah ada Quran ya. Jadi tengok ya, kita baca sama-sama. Ini sebab kelas fiqh bab sembahyang, jadi saya akan baca sekali lalu ya. Tapi saya akan sentuh juga kesalahan-kesalahan, dipanggil lahnul jali, kesalahan yang besar. Dia boleh bawa batal sembahyang. Walau baca Fatihah batal sembahyang. Kalau lahnul khafi, dia panggil kesalahan kecil, dia tak batalkan sembahyang, kurang markah. Contoh dia semput tak baca waladdallin. La tu dibaca 4 ya. Tak cukup nafas. Sepatutnya wajib 6. Waladdallin 6 ya. Dia nafas semput waladdallin. 3, 4 je baca. Segi hukum fiqahnya sembahyang tu sah ya. Dikatakan salah jali itu mengubah huruf, mengubah makna. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, ha ditukar pada kha. Ataupun Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak ada tasydid. Patutnya iyyaka ataupun an'amta 'alaihim. Baik, nanti kita insya-Allah sekali lalu ya. Baik, tuan-tuan dah ada buka Quran tadi ya. Baik, mula ketika membaca Fatihah ini sunat membaca ta'awuz setiap rakaat ya, iaitu baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca setiap rakaat, sunat hukum dia ya. Baik, cuba sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu semasa kita sembahyang kita kena baca perlahan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sin tadi mesti bunyi, jangan tertukar pada zai. Kadang-kadang tertukar bismillah zai ya. Itu kan mesti sin bunyi desiran bawah bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang selalu kesilapan kita ialah bila baca laju dia jadi lah. Bismillahirrahman. Man tu bunyi, dia ma saja. Kalau kita baca laju tak perasan Bismillahirrahmanirrahim. Macam betul. Tapi kat situ dah bunyi bismillah, dia la saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dua rakaat. Nirrahim. Cuba baca. Ha ya, ha pedas. Rahmanirrahim.
Baik, mesti di penghujung bila kita wakaf tutup bibir kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saya sekali lagu saya dan akan belajar dengan guru tajwid yang lebih tepat lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini kesilapan yang selalu, yang lazim orang tertukar ha pada ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak perasan. Kalau bukan ahli tajwid dia tak perasan. Tertukar ha tadi ya. Jadi berubah makna. Jadi kena bunyikan ha pedas, bukan ha simpul. Ha besar ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimah la lafzul jalalah itu lillahi, lillah. La juga jangan lah. Ada baca alhamdulillahi lahi lahi. Itu bunyi lah, la saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yau lembut dia, yaumid tasydid, yaumiddin. Kalau kadang setengah orang baca maliki yau ya, yau. Dan ramai yang silap dia malik baca malik, maliki yaumiddin. Malik dia maliki. So ikut maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jadi ain tadi, huruf ain di tengah tenggorok. Kalau kita baca iyyaka na jadi hamzah, kena bunyikan ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak baca tasydid, apa makna tadi? Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu matahari aku sembah dan kepadamu matahari aku minta pertolongan. Nauzubillah min zalik. Sengaja melafazkan menjadi syirik kepada Allah SWT, ya. Ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim. Yang jadi kesilapan saya baca ihdinas sirat. Alif bawah ya, dalam ihdi sebut ihdinas. Sad ya, dia bukan sin, selalu tertukar sin. Ihdinas jadi sin. Sad, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Kalau laju jadi mustaq.
Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim tak perasan ya, diselurkan jadi mustaq. Jadi mustaqim. Tapi qaf di situ walaupun dia huruf yang tebal, dia baca yang paling tipis. Dalam istilah tebal tu paling tipis, bukan ihdinas siratal mustaqim terlalu tebal, tidak. Darjat tebal tadi yang paling rendah, mustaqim ya. Atau jangan sampai tertukar pada kaf, mustaqim. Mustaqim tu huruf kaf. Seterusnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Shad dia bukan huruf si ya. Si itu dia huruf sin. Si sirata ya. Bacaan untuk kita Imam Hafs ya, dia kena baca, walaupun ada setengah imam baca si sirata ya, si, ataupun ziratal ladzi pun ada imam ya yang baca itu, bukan dalam qiraat ya sab'ah tu ya. Kita kena baca shad tebal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebut yang paling kena jaga, berhati-hati, an'amta. Sebut an'amta. Ya, iaitu an pertama hamzah, yang kedua ain. An hamzah bertemu nun, an. Yang kedua am. Ramai baca tak perasan baca an am, an am. Memang tak perasan ya. Cuba dia baca laju dan dia tak belajar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim macam betul, tapi bertukar huruf, boleh jadi rosak Fatihah dia. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pada kalimah ghai tadi dia baca tebal, ghain ya. Jangan dia baca ghai. Ghairil tipis, ghairil. Ataupun kha tertukar kha terlalu baca ya, sungguh-sungguh dia baca khairil. Memang ada tuan-tuan, berubah makna dia. Ghairi itu maknanya bukan, tapi khairi jadi pada khair, kebaikan. Makna dah lari ya. Jadi huruf ghain betul ya. Ghairil, ril tipis, ril, maghdu, dad tu tuan-tuan moncongkan sikit mulut. Ghairil maghdu ya, iaitu tempelkan lidah tepi bahagian belakang ke geraham bahagian atas, sama ada kiri atau kanan. Maghdu, sebut maghdu. Dia masing-masing ada kelebihan. Dia ada yang belah kanan, belah kiri. Tahu, jarang orang boleh dua-dua. Lekatkan tepi lidah bahagian belakang ke geraham bahagian atas, sama ada kiri ataupun kanan. Du sebab dia bertemu waw dia moncong du ataupun dhammah ya, du. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebut kalimah dhad, pada situ ada istilah istitalah ya, mesti waladdallin.
Wajib 6 harakat ya, dha tadi. Baik. Apa makna tadi? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala, jadi kita baca Fatihah tu sambil fahami makna tadi, baru datang khusyuk. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, baca hati ingat fahami maknanya. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, manusia makhluk semua tak layak puji. Menteri ke dia ke, agung ke, apa besar pangkat dia, ya, tidak layak dipuji. Yang layak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, ya, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ataupun mengasihani. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kepadamu ya Allah aku sembah, dan kepadamu ya Allah aku mohon nasta'in, pertolongan. Kemudian kita minta ihdinas, minta petunjuk pada Allah jalan yang lurus. Kemudian apa jalan tadi? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Itu dah satu doa, kita minta Allah jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang diberi nikmat. Siapa orang diberi nikmat jalan yang lurus ni? Iaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dalam sembahyang kita minta Allah, ya, supaya kita ni termasuk dalam jalan orang-orang yang Allah bagi nikmat. Allah jamin syurga, Allah redai. Bukan ghairil, bukan, ya, jalan orang yang maghdubi alaihim, orang yang Allah murkai atas mereka, dan juga orang-orang yang sesat. Itu kita kena faham tu, siapa orang yang dimurkai Allah, siapa orang yang sesat, iaitu Yahudi dan juga Nasrani. Orang Yahudi adalah orang yang dimurkai Allah SWT, orang yang sesat ialah orang-orang Nasrani, Kristian, ya. Baik. Selesai bab Fatihah tadi, kita pergi pada perincian sedikit tentang Fatihah dalam kitab Safinatul Najah. Tengok, syarat-syarat surah Fatihah ada 10. Yang pertama tertib, yang kedua berterusan, yang ketiga menjaga huruf-hurufnya 156 huruf, yang keempat menjaga tasydid-tasydidnya, ada 14 tempat tasydid sabdu, ya. Yang kelima tidak diam antara ayat-ayatnya dengan diam yang lama atau sementara, tetapi dengan niat menghentikan bacaan. Yang keenam membaca ke semua ayat-ayatnya, termasuklah basmalah, bismillah tadi, semua ayat, 7 ayat tadi baca. 7, tidak melakukan kesilapan yang mengubah makna. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, hujung tu tukar rahim, patutnya rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan yang Maha Mengeram. Rahim jadi mengeram. Tengok tertukar huruf ya, habis ya, rosak Fatihah kita, boleh batal. Membaca ketika berdiri dalam salat fardu, sedaya baik kalau boleh berdiri, tak tahan baru kita duduk, ya. Yang ke-9 memperdengarkan dirinya bacaan tersebut. Ini sering ditegur, sering diingatkan, tapi masih juga ramai orang baca sembahyang tu dia masih senyap. Susah betul bab ni, orang kadang nak ikut betul-betul walaupun dah ditegur banyak kali. Termasuk sembahyang sunat, dia diam je, dia gerak-gerakkan bibir, ya. Sepatutnya dia baca sekadar dia dengar tu,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita baca sebelah dengar tu biasa, normal ya. Kita baca dekat kawan mesti dengar sebelah. Kita pun dengar bacaan dia. Kita faham ini memang kena baca. Nama pun bacaan. Dalam sembahyang tu berapa tempat? Kalau kita tak baca, tak berbunyi, tak sah. Takbir, Fatihah, lagi tahiyat akhir ya, dan salam. Ya, salam yang pertama tadi. Pun dah baca semua, cantik semua. Salam lah tak berbunyi. Ya, elok je. Tak bunyi. Penatlah yang tadi semua tepat baca dah elok semua. Yang hujung tu dia malas ya. Tak perasan dia. Assalamualaikum tak bunyi. Lepas tu kena bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Kedua tak bunyi tak apa. Bunyi dapat pahala. Tak bunyi dia tak membatalkan sembahyang ya. Baik. Ingat tuan-tuan ya, tegur isteri kita kalau isteri kita sembahyang tengok. Kita intai tengok. Oh, dia qomat kamit je kita baca. Tegur isteri kita. Abang duduk belakang tak dengar pun kau baca Fatihah. Macam mana ni? Kena bunyi. Ya, biasa perempuan pun macam tu tuan, qomat kamit. Ya. Baik, seterusnya tidak dicampurkan dengan bacaan yang lain. Bila berhenti ya, ada diselang antara ayat tadi dengan dibaca doa ke apa-apa ya, tak boleh. Baik. Syak berapa? 9 lagi, baik. Kita lajak sikit je ya, lajak. Tasydid dalam surah Fatihah iaitu ada 14 tempat. Tuan-tuan tengok. Iaitu yang pertama pada kalimah Allah ya. Pada Fatihah yang Bismillahirrahmanirrahim tadi ada dua, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Bismillah tu ada 3 tasydid. Baik. Alhamdulillah. Kalimah lafzi jalalah Allah, Rabbil alamin. Yang kedua, yang keempat Ar-Rahmanir Rahim. 2 juga situ pada kalimah Ar-Rah. Baik. Maliki yaumiddin. Middin ya. Pada kalimah dal tu ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ya. Yang kedua pun ya. Ihdinas siratal mustaqim. Shad. Siratal ladzi lam. Seterusnya yang hujung sekali waladhdallin. Ya cukup dha dan juga lam. Waladhdall. Ya. Jadi ada 14 tempat tu, jangan dikurangkan tasydid ya. Itulah ya untuk malam ini. Insya-Allah kita dengar azan.
asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. Jadi tuan-tuan, untuk bacaan Fatihah ini tuan-tuan mesti bertalaqi dan bermusafah. Talaqi musafah dengan ahlul Quran, yang mahir Quran. Tuan-tuan jangan anggap dah betul baca saya. Saya sendiri pun mengakui banyak kekurangan dalam baca Fatihah. Walaupun saya pernah bertalaqi hampir 10 orang dengan syekh-syekh Arab. Tuan-tuan, kita orang Ajam. Orang Arab pun teruk kena belasah. Baca Fatihah tuan-tuan kena belasah. Ya, tahulah tuan-tuan orang Arab macam mana kalau mengajar. Ya, silap kalau dia nak angin dia panggil kita syaitannya, syaitan. Ya, macam-macam makiamun. Jadi kita semua jangan berputus asa, jangan malu, mesti kita. Saya sendiri pun masih belajar lagi dan lagi, sebab tidak ada orang yang bacanya tepat, walaupun dia qori yang handal. Ya, bila disemak oleh orang yang lagi pakar, ada lagi kesalahan-kesalahan kecil panggil, ya, khafi yang tidak diperasan, tidak disedari. Maklum lidah kita kadang gigi goyang, ya, gigi tak cukup, ya, lidah tu tebal, jadi dia susah, ya, nak orang Ajam kita semua ni. Jadi sama-sama kita semua insya-Allah, ya. Saya puji ada juga orang yang jumpa, ya, nak semak. Saya setakat yang mana saya mampu. Ya, asal tidak ada kesalahan-kesalahan yang besar membawa batal. Sampai di tengah laut pun saya tengah mandi. Ya, tengah mandi tu orang tengah berenang. Ustaz, semak bacaan saya tengah berenang kat tengah laut tu tuan-tuan, setengah kilometer tu.
Ya, nak semak macam mana bolehlah baca, tapi macam mana tengah berenang nafas pendek cungap-cungap ya, tak boleh. Besoklah masa tenang ya, boleh baca 1-2 ayat ya. Ya, nafas tengah mencungap, nak baca Quran ni kena tenang-tenang ya. Jadi ada 1-2 persoalan boleh, kalau nak bertanya mampu saya jawab ya, jawab tak boleh saya simpan sebelum kita isyak. Tak ada, alhamdulillah ya, semua faham mudah-mudahan. InsyaAllah ini sebagai pembukaan mukadimah ya, dengan perintah PKPP ini, mudah-mudahan Allah SWT akan mengembalikan kemakmuran masjid, rumah-rumah Allah SWT. Dan kita kena berdakwah, ajak kawan-kawan kita yang masih ramai belum turun masjid surau supaya mereka memenuhkan masjid ya. Ini nampak ramai tapi sebab jarang-jarang, kalau dirapatkan jadi sikit ya. Jadi kita pujuk, rayu, dakwah kawan-kawan kita yang masih tak nak tinggalkan jadi imam dia bersama isteri anak-anak dia. Mungkin isteri dia kata, abang dah seronok lah jadi imam kat rumah je lah dengan kita semua orang. Jadi sekarang ni tauliah untuk jadi imam di rumah tu dah kena tarik dah. Tuan-tuan kena menjadi imam makmum di masjid pula ya. Itu rukhsah kebenaran tu hanya untuk 3 bulan lebih. Bila dah ada keizinan ni, tuan-tuan kena mengimarahkan, meramaikan masjid kembali insya-Allah. Sekian, saya mohon ampun maaf ada salah silap. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi